rasa untuk tahun 2018 tu Cece antara penyerang yang cukup baik lah, dengan kelajuan dia, dengan body strength dia, dengan finishing dia yang cukup baik, dan bagi saya dia antara striker yang cukup bagus dalam Liga Malaysia. Hai, jumpa lagi. Cuma aku nak ucapkan tahniah lah kepada Terengganu FC kerana Hakimi Abdullah, pemain sayap kiri. Dia ni masih muda lagi. Dia dah menjaringkan gol dalam Liga Super ni setakat ni 15 perlawanan, setakat ni 5 gol musim 2021. Cuma kali ni aku nak sikit nak cerita pasal pemain bahagian serangan untuk Terengganu FC. Kalau kita tengok dulu masa Coach Haji Irfan Bakti dulu, kita ada Kipre Cece. Kepada Ibaizuddin, Cece Kipre menyai ruang. Cece Kipre cuba mencari ruang. Kipre 1-0 buat pasukan Terengganu. Jaringan gol pertama Masa di bawah Haji Irfan Bakti, maknanya Kipre Cece sekarang ni pun dah bermain dengan pasukan Kedah Darul Aman. Kalau dikira umur dia sekarang ni dah masuk 33 tahun lah. Setakat melihat kepada tinggi dia 1.72 meter, taklah berapa tinggi untuk seorang pemain penyerang yang membuat lompatan, tandukan dan sebagainya. Ketinggian tu amat diperlukan lah, seperti mana yang ada di Malaysia, Liga Super macam Casagrande misalnya, di pasukan Penang FC. Tapi Kipre Cece ni dah letakkan satu nama sebagai penyerang berbisa lah dalam Liga Super, sebab dia ni dari segi mutu gelicikan, dari segi kepantasan memang cukup tajam lah kalau nak menjadikan gol. Masuk dengan pasukan Terengganu masa tu musim 2017, masa pendaftaran kedua, tapi terus 2018 dah jadi musim terbaik dia lah. Dia dah rekod 14 gol, selain daripada dia sumbat 9 gol dalam Piala Malaysia lah pada tahun 2018, kenangan manis lah. Dan kalau kiranya tahun 2021 ni dah menjadi tahun yang kelima dia dalam Liga Super di negara kita. Pas Kipre Cece diganti dengan Dominic Da Silva, siapa tak kenal. Dipintas oleh Sanjar, terus mencari Dominic Da Silva. Tandukan ke belakang agak jauh, peluang untuk Dominic Da Silva ketika ini, lambungan Dominic Da Silva, hat-trick pertamanya pada musim ini, berjaya mendapatkan jaringan yang cukup baik untuk Terengganu. 3 jaringan dari Dominic Da Silva malam ini untuk dia mendapatkan hat-trick pertamanya musim ini. Sedikit kesilapan terus dimanfaatkan oleh Dominic Da Silva untuk kedudukan 3-3 ketika ini. Dan di sini kita melihat bagaimana satu counter attack itu laju dilakukan oleh pemain pasukan Terengganu, dan di sini juga bagaimana saya rasa Shakir Hamzah perlu untuk cuba untuk lebih jauh untuk membuat clearance, dan di sini kita lihat bagaimana ketenangan yang ada pada Dominic Da Silva. Masa tu peminat-peminat Terengganu FC amat mengharapkan beliau untuk menjadikan gol, 9 gol dihasilkan pada tahun 2020 tahun lepas, dan mendapat kedudukan ketiga lah dari segi senarai penjaring gol dalam Liga Super, dan membantu Terengganu FC sendiri ke Piala AFC, walaupun agak sedih sebab Kedah Darul Aman FC dan juga Terengganu FC tak dapat bermain dalam Piala AFC kerana dibatalkan. Dan pemain ni memang kita tahu dia adalah bekas kelab Saigon FC dan Liga Vietnam, dan pada tahun ni 2021 dia bermain dengan Kuala Lumpur City FC, tapi dia dah cerita dia pun tak nak dibandingkan dengan kehebatan Kipre Cece. Dah berumur 30 tahun. Cuma kalau kita lihat permainan di tahun lepas, memang dia sentiasa fokus, larian dia cukup laju. Yang terbaik adalah mutu finishing dia, memang cukup baik. Tapi dia beruntung ketika berada dengan Terengganu FC ni, adanya Litak
ketika itu sebelum berhijrah ke Sepang FC dan kini dipinjam semula dengan Terengganu FC. Walaupun cedera, mungkin Napuzi akan memberikan peluang kepada beliau untuk bermain sama ada di Terengganu FC ataupun Terengganu FC 2 lah. Dan bersama ketika itu adalah pemain Uzbekistan yang cukup berpengalaman, yang diminati oleh peminat Terengganu FC sendiri. Siapa tidak kenal Sanjar Sharmidov? Saya sendiri pun satu ketika apabila Terengganu menentang pasukan Melaka di Stadium Hanjubat, melihat Sanjar Sharmidov ni, beliau ni memang kata orang pemain yang cukup bagus sebagai jentera tengah. Bayangkanlah ketika itu Terengganu ketinggalan, tapi hasil jaringan beliau dibuat hat-trick dengan jaringan yang memang pada aku fantastik lah. 3 gol masih dalam ingatan aku. Pada tahun 2021 ni kita melihat kepada peranan David da Silva. Satu lagi gerakan Nek Akif ke sebelah kiri, kembali kepada Nek Akif. Pemasukan Nek Akif sudah pasti menambah menarik lagi peluang. Peluang sekarang ini bagaimana tembakan terus gol da Silva. Da Silva menghasilkan jaringan penyamaan untuk menghasilkan peringkat. Beliau memang pure striker. David da Silva ni memang kalau di Indonesia Liga Utama, pasukan Persebaya Surabaya memang antara penyerang berbahaya lah. Dan hingga sekarang ni pun peminat di Indonesia memang kagum lah dengan kehebatan beliau. Cuma yang menjadi tanda tanya, peminat-peminat di Terengganu FC mengharapkan beliau cepat pulih daripada kecederaan dan menunjukkan prestasi yang diinginkan. Dari sudut taktikal, paling penting adalah kelancaran perancangan dari segi coach Napuzi Zenski atas padang. Sebab taktikal ni, karakter pemain tu mainkan peranan penting. Karakter ni boleh dimanipulate lah coach untuk nak membentuk plan ataupun perancangan permainan. Jadi setiap gameplay yang diterapkan tu nak memudahkan pasukan yang lebih tersusun dari segi bila membuat serangan, lepas tu disiplin untuk bertahan dan sebagainya. Cukup penting. Kalau di Terengganu FC 2 adanya seorang penyerang yang cukup dikenali oleh peminat di Terengganu FC, itu Jodo Minta. Mampukah beliau yang memakai jersey nombor 3 pada malam ini? Jordan Minta! Dan itulah dia, penjaring terbanyak Liga Premier setakat ini yang memakai jersey nombor 3. Beliau memberikan jaringan yang ketiga kepada Terengganu sebelum tamatnya separuh masa yang pertama. Setakat ini Jordan Minta dah antara penjaring terbanyak Liga Premier dalam 14 perlawanan. 12 gol hasil dijaringkan. Tapi barang yang diingat, beliau juga menjaringkan gol di Liga Super pada musim 2021 ni. Kalau dikira, Jordan Minta ni adalah penyerang yang jadi poacher. Dia seorang penyerang yang agak biasa cara permainan dia. Tapi kelebihan dia kalau dari segi deria pemusnah dia, insting yang ada pada Jordan Minta, ada mutu ataupun teknik finishing yang baik lah. Itu sebab dia dapat menjaringkan 12 gol. Dan aku harap dengan 7 game berbaki ni dan Terengganu mengejar apa ni orang kata mata demi mata untuk mendapat menjadi pasukan yang terbaik dalam Liga Super, aku harap Jordan Minta diberikan peluang untuk beraksi dalam kesebelasan utama Terengganu FC.